Sunnah mana yang diguna pakai menyokong pencuri? Menarik untuk direntasi tulisan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji Datuk Nik Hashuddin Yusof yang ditulis di Facebook beliau menjelang Maulidur Rasul 9 Oktober lalu. Satu perkara yang menjadi sunnah Rasulullah SAW adalah berkata benar. Orang yang berkata benar tentunya akan menyusulinya dengan tindakan yang benar juga selari dengan apa yang dia kata. Demikian bunyi mukadimah rencana beliau. Abu Jahal pula merupakan ketua pihak yang menentang Rasulullah SAW. Apabila puak Abu Jahal yang tidak boleh menangkis hujah-hujah yang dibawa oleh Rasulullah, mereka pun melabelkan baginda dengan pelbagai label bagi menghapuskan nilai hujah Rasulullah dalam kalangan masyarakat. Abu Jahal dengan gengnya menggelar baginda orang gila, ahli sihir, penyair dan pelbagai gelaran lagi, kata Nik Hashuddin. Bila melihat sekarang gejala label-label ini sudah menjadi macam satu amalan biasa dalam kalangan umat Muhammad SAW. Mereka lupa bahawa ini sebenarnya sunnah Abu Jahal dan geng-gengnya. Mengapa perkara ini berleluasa? Melabel menjadi jalan keluar yang mudah kepada orang yang tidak mampu membawa dalil dan hujah untuk mempertahankan kenyataan dan dakwaan mereka. Apabila pihak satu lagi dilabelkan dengan label-label yang dianggap buruk, adalah diharapkan khalayak tidak lagi akan memberi perhatian kepada hujahan orang yang dilabelkan itu walaupun mereka berhujah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tegas Nik Hashuddin yang juga pengerusi BIMB Investment Management Berhad. Namun tegas beliau, pada zaman maklumat, setiap kenyataan sama ada daripada sesiapa pun termasuk yang berjubah dan berserban besar boleh disemak silang oleh sesiapa sahaja yang mahu menilai kenyataan demikian dan tidak taksub kepada tubuh badan seseorang. Ini menyebabkan orang yang dahulunya berpengaruh kerana merapu sudah susah untuk mempertahankan pengaruh masing-masing. Maka untuk mengekalkan pengaruh mereka dalam kalangan pengikut-pengikut yang taksub, sunnah Abu Jahal digunakan. Wujudkan label-melabel. Ini juga berlaku dalam kalangan ahli politik dan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan hujah serta pengaruh, katanya. Dalam hubungan ini, Nik Hashuddin berhujah bahawa mereka yang mengaku cinta dan kasih kepada Rasulullah SAW tentunya akan cuba mengikut sunnah yang sahih daripada baginda, bukannya sunnah yang diada-adakan. Jauh sekali sunnah musuh baginda seperti Abu Jahal. Akan menjadi satu perkara yang pelik dan ajaib sekiranya orang yang mencuri dan menyalahgunakan amanah masih popular dalam kalangan masyarakat yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Katanya, beliau mengingatkan bahawa salah satu ciri Rasul itu ialah amanah dan baginda pernah menegaskan jika anak perempuan kesayangannya Fatimah mencuri, baginda akan memotong tangannya. Jadi syiar mana atau sunnah mana yang dijadikan asas untuk menyayangi orang-orang yang pecah amanah dan mencuri ini? Layakkah orang yang sebegini diberi kepercayaan seperti diundi di dalam pilihan raya? Soalnya, sebagai tokoh korporat, Nik Hashuddin tidak menamakan mana-mana parti politik. Namun satu negara tahu siapakah yang paling kuat melabel. Sejak episod ceramah umum di Kampung Banggol, Peradong, Kuala Terengganu 7 April 1981. Ketika itu pihak yang dibenci dilabelkan sebagai kafir. Selepas itu, siapa sahaja yang berbeza fikrah politiknya dengan pemimpin tersebut dilabel dengan pelbagai nama haiwan seperti jebon, serigala, lembu kenyang, kera, buaya dan sebagainya. Menghampiri pilihan raya umum ke-15, label itu berubah menjadi lebih dahsyat seperti anti-Melayu, anti-Islam dan kini ia kembali kepada kafir. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyebutnya dengan jelas dalam hantarannya di Facebook beliau yang diterbitkan oleh media rasmi PAS Harakah Daily 15 September lalu. Katanya ramai dalam kalangan PH yang tidak beriman, berakidah dan bermoral, yakni berakhlak secara terbuka, mengumpulkan kumpulan pemberi rasuah dan penerima rasuah. Pentaksubnya juga mempertahankan label tersebut dengan merujuk kepada bilangan ahli parlimen di Dewan Rakyat. Walhal Abdul Hadi tidak menyebut secara khusus kepada ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri maupun pemimpin Pakatan Harapan. Maknanya ia ditujukan kepada Pakatan Harapan yang majoriti ahlinya adalah Melayu Islam. Tidak ada seorang pun pemimpin Melayu Islam di dalam Pakatan Harapan yang dituduh rasuah, pecah amanah, menyeleweng atau terbabit dalam pengubahan wang haram. Tanpa bukti, label itu membawa kepada dosa tambahan kerana ia menjadi fitnah. Lebih-lebih lagi, label tersebut amat jelek dan jelas bercanggah dengan sifat jujur dan amanah Rasulullah. Justru sunnah siapa yang mereka patuhi? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas,
Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.